Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya-Allah kita akan kongsikan berkaitan dengan seorang wanita yang berjaya memikat hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dialah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Yang mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan para wanita, kebanyakan para perempuan mereka akan duduk kat rumah. Mereka tidak akan bekerja, mereka tidak akan berbisnes. Tapi tidak kepada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid yang mana dia memilih untuk bekerja. Sayyidatuna Khadijah memilih untuk berniaga dan dia memiliki perniagaan dia sendiri. Dan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid di antara salah seorang jutawan dekat kota Mekah pada masa itu. Jadi Sayyidatuna Khadijah ni merupakan dalam kalangan Bani Hashim juga. Jadi bila mana kita bercakap berkaitan dengan kecantikan yang ada pada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, para ulama akan bagi tahu yang saking cantiknya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dapat mengalahi cantiknya perempuan-perempuan, wanita-wanita pada masa tu yang belum lagi berkahwin, yang lagi muda. Saking cantiknya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid menyebabkan ramai dalam kalangan pembesar Mekah, orang-orang kaya Mekah, orang ternama dekat kota Mekah, mereka cuba untuk meminang Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, tapi seorang pun tak berjaya. Seorang pun tak berjaya memenang hati Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Dan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid ini dia tak sama dengan wanita Mekah pada masa itu, yang mana Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid di antara wanita yang pandai jaga penampilan dia, pandai jaga kelakuan dia, pandai jaga perangai dia. Yang mana pada masa tu kebanyakan dalam kalangan masyarakat Mekah, wanita mereka ni tak pandai jaga pergaulan, tak pandai jaga pemakaian mereka, tak pandai jaga akhlak mereka. Tapi tidak pada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Maka di antara gelaran yang digelarkan kepada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang suci. Di antara kata para ulama, sebab pertama digelarkan Sayyidatuna Khadijah sebagai wanita yang suci adalah kerana Sayyidatuna Khadijah memiliki satu keturunan Bani Hashim dan keturunan yang sangat baik. Dan sebab kedua juga kenapa Sayyidatuna Khadijah digelarkan sebagai wanita suci adalah kecantikan yang ada pada Sayyidatuna Khadijah sangat luar biasa. Dan sebab yang ketiga kenapa digelarkan Sayyidatuna Khadijah sebagai wanita yang suci disebabkan Sayyidatuna Khadijah dia pandai jaga perangai dia, dia pandai jaga kelakuan dia, dia pandai jaga pemakaian dia. Kerana ketika itu wanita-wanita perempuan dekat kota Mekah pada masa itu kebanyakan dalam kalangan mereka memang tak pandai jaga pemakaian, tak pandai jaga perangai mereka. Disebabkan itulah perempuan di zaman itu, para lelaki menganggap perempuan adalah mainan mereka, bahan mainan mereka. Bila mana mereka nak, mereka layan, bila mana mereka tak nak, mereka campak. Tapi tidak pada Sayyidatuna Khadijah, tidak pernah berlaku kepada Sayyidatuna Khadijah. Itulah yang menyebabkan ramai dalam kalangan lelaki yang nakkan Sayyidatuna Khadijah menjadi isteri mereka. Dan sebelum Sayyidatuna Khadijah berkahwin dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah dah pun berkahwin dengan dua orang lelaki. Yang pertama sekali Sayyidatuna Khadijah kahwin, ada riwayat mengatakan suami pertama meninggal. Dan yang kedua, daripada perkahwinan Sayyidatuna Khadijah yang kedua, Allah kurniakan kepada Sayyidatuna Khadijah anak bernama Hind. Jadi bila mana Sayyidatuna Khadijah berkahwin dengan Nabi, nanti kita akan buat satu video macam mana pengenalan, macam mana pertemuan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah boleh berlaku dan macam mana perkahwinan itu boleh berlaku. Nanti insya-Allah kita akan buat video yang lain. Jadi daripada perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah, Allah kurniakan kepada mereka 6 orang anak daripada perkahwinan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah. Anak pertama bernama Qasim. Qasim meninggal di usia yang muda, di usia yang masih lagi kecil. Anak kedua bernama Zainab. Anak ketiga bernama Ruqayyah. Dan anak yang keempat bernama Ummu Kalsum. Dan anak yang kelima bernama Fatimah yang berkahwin dengan Sayyidina Ali. Dan anak yang keenam bernama Abdullah yang meninggal di usia yang muda juga. Dan Allah bagi juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hasil perkahwinan Nabi bersama dengan Maria. Allah kurniakan kepada Nabi anak yang bernama Ibrahim yang mana meninggal di usia 19 tahun. Jadi mulanya Sayyidatuna Khadijah, besarnya jasa Sayyidatuna Khadijah dalam dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan daripada Sayyidatuna Khadijah menjadi seorang jutawan, ada segala-galanya, tapi disebabkan dakwah, disebabkan jalan dakwah, sebarkan Islam, Sayyidatuna Khadijah sanggup bagi kesemua harta di jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah berkira, malah sanggup memberi lagi, nak memberi lagi harta supaya harta tu digunakan di jalan dakwah Nabi SAW. Banyak sebenarnya jasa dan sokongan yang diberikan
kepada Nabi SAW. Disebabkan itulah Allah muliakan Sayyidatuna Khadijah. Saking mulianya Sayyidatuna Khadijah, bayangkan di hari kewafatan Sayyidatuna Khadijah, bila mana hari itu hari kewafatan Sayyidatuna Khadijah, Nabi masuk ke dalam bilik. Maka Nabi melihat Sayyidatuna Khadijah. Nabi ambil kepala Sayyidatuna Khadijah, letakkan di atas peha Nabi yang mulia. Bila mana Nabi melihat Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan begitu, Nabi tak sanggup. Maka Nabi menangis. Nabi ambil kain, Nabi lap peluh yang berada dekat dahi Sayyidatuna Khadijah. Tak lama, Nabi letak balik Sayyidatuna Khadijah di tempat asal. Maka Nabi keluar daripada rumah. Nabi keluar dalam keadaan Nabi menangis. Bila mana Nabi keluar dalam keadaan Nabi menangis, maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum wahai Muhammad. Maka Nabi jawab, Assalamualaikum salam. Wahai Muhammad, sekarang aku bawa satu berita. Aku bawa satu salam. Yang salam ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk isteri kamu, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Maka ketika itulah bila mana Nabi dengar yang Allah kirim salam kepada isteri dia, Nabi lap air mata yang turun tu. Nabi lap, maka Nabi masuk ke dalam rumah. Nabi pergi dekat Sayyidatuna Khadijah yang sedang berbaring tu. Nabi ambil kepala Sayyidatuna Khadijah dan letakkan di atas peha dia balik. Maka Nabi kata kepada Sayyidatuna Khadijah, wahai Khadijah, sebentar tadi aku didatangi oleh malaikat Jibril yang mengatakan Allah kirim salam kepada kamu, wahai Khadijah. Ketika itu jugalah badan Khadijah menggigil badan Sayyidatuna Khadijah disebabkan dua sebab. Sebab pertama adalah gembira sangat kerana Allah yang bagi salam kepada Sayyidatuna Khadijah. Dan sebab yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan baring, dia nak bangun, berdiri, menggigil dia, berusaha untuk bangun. Maka bila mana dia bangun, dijawab salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai habis. Tak lama maka Sayyidatuna Khadijah baring balik. Bila mana dia baring, dia ambil tangan Nabi, dia cium tangan Nabi, dia cium banyak kali dia cium. Maka ketika itulah Sayyidatuna Khadijah dia dah tahu yang dia dah tak lama. Dia tahu yang dia ni tak lama dah. Dia tahu yang Sayyidatuna Khadijah dia tahu yang dia ni dah tak lama. Maka dia cium tangan Nabi, Maka dia panggil Nabi, dia berbisik kepada Nabi. Apa yang dia kata? Ya Rasulullah, bila mana Khadijah sudah tiada, mesti ada orang yang tak sokong dakwah kamu, ya Rasulullah. Maka ketahuilah ya Rasulullah, ketika itu ramai tak sokong dakwah kamu. Ketahuilah yang Khadijah selalu sokong dakwah ya Rasulullah, selalu sokong dakwah kamu ya Rasulullah. Dan bila mana kamu ya Rasulullah berjuang, berdakwah, habis duit, pergilah dekat kubur aku ya Rasulullah, ambillah tulang-tulang aku ni dan dijualkan, gunakan duit itu di jalan dakwah kamu ya Rasulullah. Tengok betapa mulianya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Maka disebabkan itulah Allah bagi salam, Allah kirim salam kepada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Dan ketika itu Allah pinjamkan Sayyidatuna Khadijah kepada Nabi tak lama, 15 tahun. Tapi sepanjang 15 tahun Nabi bersama dengan Sayyidatuna Khadijah, macam-macam Nabi lalui bersama Sayyidatuna Khadijah. Gembira, sedih, happy, duka, ada tentangan, ada cacian orang, semua itu dilalui bersama dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Di antara tulang belakang Nabi, di antara support sistem Nabi yang paling kuat, itu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Jadi itu di antara video kita pada kali ini. Semoga daripada video kita kali ini memberi manfaat kepada anda semua, dan anda semua jangan lupa untuk kongsikan video kita pada kali ini kepada orang lain juga, supaya orang lain pun boleh dapat manfaat yang sama. Jadi semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.